orang yang begitu. Tetapi bila disusahkan oleh Allah, dah miskin, dah apa-apa, dah pangkat dah tak ada, barulah dia nak kenal Tuhan. Kita tengok dah ada di surau di masjid. Subuh-subuh dah datang ke madrasah. Kita tengok dah ada di majlis pengajian. Tak pernah mengikut majlis zikir, ikut majlis zikir. Ikut majlis zikir. Ada orang macam tu, waktu susah baru kenal Allah, waktu senang tak kenal Allah. Ada setengah orang, waktu senang dia kenal Allah, waktu susah dia tak kenal Allah. Ada setengah orang, waktu susah dia baru kenal Allah, waktu senang dia tak kenal Allah. Jadi dia nak berlakon dengan Allah, ingat Allah tak tahu. Ingat Allah tak tahu. Jadi orang sini, orang yang seumpama ini dikatakan khasirat dunia wal akhirat, rugi dunia akhirat. Mengapa pula dah senang baru nak sembah Allah? Mengapa dah susah pula baru nak sembah Allah? Mengapa pula waktu senang kita durhaka kepada Allah, ataupun waktu susah kita durhaka kepada Allah? Padahal Allah jadikan kita, sudah kita katakan tadi, yang Allah ingatkan kepada kita dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada aku, kepada Allah. Jadi manusia dicipta oleh Allah dengan tujuan beribadah kepada Allah. Waktu dia senang ke, waktu dia susah ke, tetap beribadah kepada Allah. Masa muda ke, masa tua, tetap dia mesti beribadah kepada Allah. Waktu ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, waktu sakit ke, waktu sehat, dia tetap beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada Allah tu dalam suasana yang tertentu, dalam keadaan-keadaan yang tertentu, pada tempat-tempat yang tertentu. Tidak. Allah menyuruh manusia ini beribadah kepadanya di sebarang tempat, di sebarang masa, setiap tempat dan setiap masa. Jadi ada orang yang macam tu. Bila dia kata senang, diberi kesenangan, diberi kemewahan oleh Allah, diberi nikmat, dia kata senang hatinya. Setelah Allah sayang dan cinta pada dia, kemudian dia pun beribadah kepada Allah. Tetapi bila diuji dalam bermacam-macam ujian, yang selama ini menjadi orang yang salih, akhirnya durhaka semula kepada Allah SWT. Ataupun berlaku sebaliknya, dah susah baru beribadah, bila senang durhaka balik kepada Allah. Dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Allah itu tidak ada. Dia berpura-pura dengan Allah, boleh berpura-pura. Allah boleh membantu. Bukan macam mana manusia, dia hanya tahu kita saja, batin kita dia tak tahu. Dan hati kita. Jadi patut kita beribadah kepada Allah, tak usah kira. Masa senang pun kita kena ibadah, masa susah pun kena beribadah. Masa muda kena beribadah, masa tua pun kena beribadah. Waktu kena fitnah mesti beribadah, tak kena fitnah pun kena beribadah. Sebab ibadah ni kewajipan kita kepada Allah. Tanda kita syukur kepada Allah yang mana Allah telah mencipta kita, telah menjadikan kita. Jadi oleh kerana Allah telah menjadikan kita, menciptakan kita, itu pun sudah cukup mewajibkan kita, patut kita beribadah kepada Allah, tanda bersyukur kepadanya. Kemudian seterusnya kitab yang berkata, wa innama ta'ayyanat 'alaina ibadatuhu wa wajabat ta'atuhu mimma sabaqa lahu al-fadlu 'alaina wa taqaddama lahu min al-ihsani ilaina fadla. Sesungguhnya tuntutan beribadah yang diwajibkan kepada kita dan ketaatan yang diwajibkan kepada kita, ini sebenarnya adalah merupakan kurnia Allah yang telah terdahulu kepada kita. Kebaikan yang telah terdahulu kepada kita sebagai anugerahnya yang Allah telah tulis pada azali lagi. Jadi kita diwajibkan beribadah kepada Allah dan wajib taat kepada Allah. Ini yang sebenarnya nikmat, ini yang merupakan anugerah Tuhan yang Allah telah tentukan pada azali lagi. Mengapa dikatakan kewajipan beribadah kepada Allah itu merupakan kurnia Allah yang Allah telah tentukan di azali lagi? Mengapa?
Kerana dengan kita beribadah kepada Allah itu, kita membolehkan dapat rahmat dari Allah. Saya ulang lagi, oleh kerana kita beribadah kepada Allah itu, untuk membolehkan kita mendapat rahmat, dapat kesan belas, dapat kasih sayang daripada Allah. Sebab itulah ibadah yang Allah tentukan kepada kita pada azali lagi ketentuan itu, ini merupakan nikmat dan ini merupakan kurnia Allah kepada kita, bukan merupakan bala. Sebab dengan dapat kita beribadah dan berkhidmat dengan sebaik-baiknya kepada Allah itu, itulah merupakan kurniaan Allah. Itulah merupakan rahmat Allah kepada kita. Jadi perintah ibadah terhadap kita, Allah memerintahkan kita beribadah kepada-Nya, itu bukan satu azab, satu penyiasaan. Ini merupakan anugerah Allah kepada kita. Kenapa? Dengan kita beribadah kepada-Nya itu, maka Allah akan memberi rahmat kepada kita. Sebab seperti mana pengajian yang dah kita selalu katakan, kita besok masuk syurga bukan kerana ibadah, tetapi kerana rahmat Allah. Kita yang beribadah tu kerana patut pada kita, sebab Allah dah jadikan kita. Kita beribadah kepada Allah li zatihi. Kita beribadah kepada Allah kerana kita bersyukur kepada Allah. Sebab Allah dah cipta kita untuk membuktikan kita bersyukur kepada Allah di atas Dia tak jadikan kita. Itulah kita semayang, puasa, kita membangunkan yang fardu, yang sunat, membangun soal fardu kifayah dan lain-lain lagi. Jadi ibadah itu tidak ada hubungan dengan soal syurga. Sebab orang yang akan masuk syurga itu bukan kerana ibadahnya, tetapi kerana rahmat Allah. Jadi beribadah itu kerana patut saja, patut untuk membesarkan zat Allah, dan bukan ada hubungan dengan manusia itu akan masuk ke syurga. Seseorang manusia itu akan masuk ke syurga itu kerana rahmat Allah. Sebab itu jangan kita beribadah dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Kenapa tak jelus? Bagaimana kuat kita beribadah, takkan dapat beli syurga dan ibadah kita. Bagaimana kuat kita ibadah siang dan malam sampai kita lupa makan minum. Katakan kita boleh buat demikian. Tak silap saya dalam kitab dikatakan, tak silap saya, untuk kita nak membalas nikmat yang mata sebelah ni pun tak cukup dengan ibadah tu lagi. Tak apa nak masuk syurga. Bagaimana kuat amal ibadah kita sampai kita lupa lah makan minum, lupa anak isteri. Ibadah saja kita. Walaupun kita boleh berbuat demikian. Kalau kita nak beli dengan ibadah kita dengan selebah mata yang Allah bagi ni pun tak cilus lagi. Betapalah dengan ibadah tu untuk kita nak dapatkan syurga, lagi tak layak. Sebab syurga Allah tu bukan seperti mana tempat-tempat yang bernikmat di dunia ni. Hai mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Satu perkara yang belum dilihat oleh mata, belum didengar oleh telinga. Maknanya bunyi-bunyian ni dalam tu tak boleh dengar oleh telinga. Cuma ceritanya dia dengar, tapi bunyi-bunyian tu, perkara yang ada dalam tu pernah kita dengar oleh telinga kita. Muzik kita tak. Kalau kita dengar di dunia ini, pensan kita mati. Kenapa? Tak layak telinga ni mendengar. Pensan kita kalau kita melihat. Kenapa? Mata yang ada ni tak layak. Kenapa? Mata ni dah jahat, mata ni dah buat maksiat. Macam mana nak layak melihat syurga Tuhan? Jadi bagaimanapun kuat kita beramal ibadah siang dan malam, tak membolehkan orang tu masuk syurga. Untuk nak menilai dengan sebelah mata yang Allah bagi pun tak boleh lagi. Ya, sebab itu jangan kita beribadah dengan tujuan untuk masuk syurga. Sebab tu kalau dengan tujuan itu takkan masuk syurga kita. Kenapa? Takkan boleh kita bayar dengan ibadah kita bagaimana kuat sekalipun untuk dapat syurga. Jadi besok Allah nak masukkan seorang tu ke syurga kerana rahmatnya. Jadi kita beribadah kepada Allah tu kerana kepatutan saja, kerana patut kita menyembah Allah tu, tanda syukur kepadanya. Jangan sekarang Allah Ta'ala cipta kita. Kemudian seterusnya dikatakan sini, kaunuhu amrana biha liyurattibal jaza 'alaiha fadla wa yujazi man dhala anha adla. Keadaannya, maknanya Allah memerintahkan kita dengan beribadah